Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya Amirul Faizal Azali dalam Borak dengan Miro macam biasa hari Selasa pukul 12. Dan hari ini kita ada tetamu yang very special. YouTube-nya 605,000 follower. Subscriber. Follower ke subscriber aja? Subscriber. 605 latest yang saya baru tengok. Tapi tak apa, kejap lagi kita ada klarifikasi daripada dia punya the owner. Ini dia, Ustaz Adnan, Tarbiyah Sentap. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz sihat Alhamdulillah. Subhanallah. Bersih muka dia je ni. Aku rasa macam aku ni dekat, wah jauhnya aku dekat untuk sampai ke syurga ni. Tapi kalau ada jambang dah tak suci dah. Subhanallah. Ustaz dari mana nak? Dari Shah Alam. Shah Alam. Oh, geng-geng Kowi ni. Kan, geng-geng Kowi Shah Alam juga. Subhanallah. Memang Kowi Shah Alam ni melahirkan ramai hafiz ke atau macam mana? Tak tahu juga lah. Harap-harapnya lah. Amin. Harap-harapnya. Amin. Subhanallah. So Ustaz, hari ni kita nak borak-borak pasal of course Tarbiyah Sentap. And Tarbiyah Sentap tu bila kita orang tengok, saya dengan Zaini tengok, ini something yang bagus. Ada lagunya, ada buat short filmnya. So ini padu. And Ustaz pula ada menjawab persoalan-persoalan yang saya fikir ini dekat dengan kita. Selama ni kita orang dengan kita orang selalu lepak dengan Ustaz Don kan. Borak-borak juga dengan Ustaz Don. So bila kita tengok Ustaz ada ni level yang sekarang ni, dia cakap macam tu kan. Muda lah kan, muda. Ustaz, selain daripada sekarang ni dalam YouTube saja kan atau macam mana? Tarbiyah Sentap. Tarbiyah Sentap sebenarnya bermula daripada blog sebenarnya. Oh, blog. Sejarah dia. Sebenarnya mula-mula saya buat blog. Nama blog saya Adnan Roslan. .blogspot.com. Tu sejarah dia. Sebab saya fikir macam mana nak sampaikan dakwah. Nak bercakap tak ada orang nak dengar. Nak menyanyi suara tak sedap. Nak melukis tak separuh Ahmad Mijan kan. Betul. So saya fikir macam mana nak dakwah saya sampai. Macam-macam saya pernah buat. Sebelum saya menulis ni sebenarnya saya pernah buat lagu. Saya pernah buat muzik. Saya pernah melukis juga. Orang yang pernah sekolah dengan saya tahu lagu. Saya pernah melukis, saya pernah menyanyi, buat lagu macam-macam. Tapi saya rasa dakwah saya tu macam tak sampai. Ustaz cuba menyanyi, melukis, menulis, buat ini music. Semua buat muzik, ini semua ke arah dakwah. Yes. Memang fokus dakwah. Yes. Memang semata-mata dakwah lah. Tapi impak dia tak besar. Sebab zaman sekarang ni kan kalau orang tak kenal, tak ada orang nak dengar. Betul. So ketika tu benda tu tak berjaya reach people lah. Dia sekitar orang-orang terdekat je. Sampailah saya rasa saya tak boleh express segala apa yang saya nak sampaikan. Memberontak lah ni. Macam mana aku nak sampaikan ni? Ketika itulah saya menulis blog. Itu yang start blog. Tapi time awal-awal tulis macam biasalah. Siapa nak baca kan? Betul. Kawan-kawan pun beli. Ada ni dah ada blog sekarang kan. Tapi saya tulis. Tapi adalah satu artikel saya. Time tahun 2014. Saya start blog 2013. Tahun 2014 tu tiba-tiba ada satu artikel saya viral. Tak tahu macam mana boleh viral sebenarnya. Dan sampai blog saya tu ada 1 juta orang yang masuk. Yang membaca? Membaca. Dan ramai orang komen, sentapnya saya baca tulisan awak, tersentak hati saya. Terima kasih Ustaz. So saya pun bila ramai orang kata tersentuh, saya fikir nak buat tarbiyah sentuh macam pelik pula kan. Betul juga. Saya buatlah tarbiyah sentap. Maknanya tarbiyah sentap tu bukanlah lahir kerana kita nak sentap orang, maki hamun orang, bagi kata-kata yang kasar dalam dakwah. Bukan. Sentap tu bukan cara, tapi respon. Kita baca satu benda kita tersentak. Itulah asal usul nama tarbiyah sentap. So start tu saya tukar nama blog saya daripada adnanroslan.blogspot.com kepada tarbiyahsentap.com. Dan start tu saya buat Facebook. Lepas Facebook keluarlah buku pertama saya, Tarbiyah Sentap tu. Dan buku tu pun ada sejarah dia sebenarnya. Saya compilekan je balik apa yang dalam blog saya.
Okay. Lepas tu tambah sikit-sikit je, which is saya tak confident pun. Buku tu boleh pergi jauhan sebab dah ramai orang baca dalam blog. Kenapa orang perlu baca buku? Tapi nak kata rupa-rupanya orang kata masyarakat sekarang tak suka membaca, tak juga sebenarnya. And buku Tarbiyah Sentap tu alhamdulillah walaupun banyak typo sebab tak ada orang edit, saya terbit sendiri. Dengan penuh kejahilan. Saya terbit sendiri, tak tahu nak edit kat siapa, tak tahu nak hantar kat siapa, design pun hantar kat kawan je. Bayar satu muka surat tu RM10. Saya kena bayar dia. Buku tu dalam 300 muka surat, RM3,000 bayar dia. Tapi subhanallah, alhamdulillah, memang betul-betul kuasa Allah, buku tu terjual 100,000 naskah lah. Dan saya pun tak expect lah buku tu boleh pergi sejauh tu. Walaupun ketika tu buku pertama saya. Sekarang saya dah ada 13 buku. 13 buku, Tapi tak ada pun buku-buku saya yang lain tu yang pergi sejauh. Boleh beat yang first tu. Yang first. Adalah yang terjual RM50,000, RM30,000. Tapi tak boleh beat yang first. Padahal buku-buku yang terkemudian tu lebih proper, lebih edit, lebih, faham tak? So saya boleh buat kesimpulan yang typo tu juga berjaya. Yang typo tu juga berjaya. Ahli bahasa akan best saya lah apa buku tulis macam ni kan. Tapi dah terjual. Benda dah terjadi, saya pun tak expect kan. Menyesal pula typo tu. Begitulah antara sejarah lah. So daripada situ berkembang lah buat Instagram, buat YouTube dan seterusnya lah. Alhamdulillah. And Ustaz ada team? Ada team. Ada team sekarang. Berapa ramai? Sekarang ni around 15 ke 20 lah. 15 ke 20. Semuanya Ustaz, tak tahulah, untuk perempuan sensitif. Takkan lelaki pun sensitif kan? Umur Ustaz berapa? Alhamdulillah 30 tahun. 30? 30? So maknanya dah hampir 8 tahun lah Tarbiyah Sentap ni. Bermula daripada 2014 sampai sekarang 19, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aduh subhanallah. Kita pun bukan nak kata apa yang kita buat ni sesuatu yang boleh terlalu boleh dibanggakan, tapi untuk orang yang macam Ustaz cakap, kita orang yang jahil ni, yang buat juga, yang ikut, yang kena cuba untuk sebarkan positif, untuk cuba sebarkan kebaikan pun Allah mudahkan kita orang juga. Bila kita orang nak dengan Ustaz Adnin, senang je ni dengan Ustaz Adnin senangnya, dengan kita nak dapat dengan Coach Lloyd itu hari pasal dia bodybuilder kan. Punyalah ramai orang nak dia. So alhamdulillah Allah mudahkan juga. Allah kita orang panggil itu hari Zainakal. Padahal itulah baru kali pertama kita orang tag dia. Allah mudahkan juga. Alhamdulillah. And kita dikelilingi dengan orang-orang yang baik-baik. Allah macam protect kita orang ni dengan orang-orang yang baik, subhanallah. Jadi Ustaz, kan kenapa sampai rasa thank you macam ni. Thank you. Ayah. Macam ni. Sekejap. Allahu Akbar. Sorry. Baru dia orang tahu ini live. So Ustaz, kan Ustaz berusaha bila buat penulisan, bila buat lagu, bila buat macam Ustaz maklumkan tadi tu, kenapa sampai kuat ke arah itu? Apa yang mendorong Ustaz untuk ke arah itu? Contoh bila kita tengok orang sediakan produk kurus, disebabkan masalah ramainya orang yang gemuk kan, macam tu. So bila Ustaz nak pergi ke arah dakwah, apa masalah yang Ustaz nampak, apa problem atau apa yang mendorong Ustaz untuk ke arah itu? Okey, pertama sekali kita kena tahu satu hakikat lah, bahawasanya masyarakat sekarang ni dahagakan dakwah sebenarnya, dahagakan agama. Mereka terkapai-kapai. Okey. Itu macam orang nak lemas, meminta bantuan. Yes. Sejahat mana pun seorang tu, di sudut hati dia nak kebaikan. Itu saya percayalah. Sebab orang Islam sekarang, jahat-jahat dia pun, dia Islam tau. Maknanya dia percaya Allah, dia percaya Nabi. Itu benda yang besar tu. Yeah. Satu benda yang sangat mulia. Maksudnya di sudut hati dia nakkan kebaikan. Itu pertama saya percaya. Kedua, kenapa saya buat Tarbiyah Sentap? Saya punya tagline, terus terang tanpa berselindung. Okay. Sebab saya nampak
certain minta maaf sebut certain para asatizah ataupun para agamawan. Okey, saya suka ni. Mereka berlapik-lapik dalam menyampaikan sesuatu. Okey. Benda tu saya tak suka. Contoh nak kata kapal haram pun tak agak-agak. Boleh tak bercinta sebelum nikah? Ni. Panjang. Orang tak tahu apa jawapan dia. Yeah. Boleh tak kita berhibur? Orang tak clear. Hiburan yang macam mana yang halal, hiburan yang macam mana yang haram. Bahkan kadang-kadang orang agama pun berhibur dengan benda yang haram dan promote benda tu. Benda tu saya geram. Okay. Kau bawa agama, tapi kau menjadi fitnah pada agama. Hanya semata-mata nak orang suka kau. Kau buat dakwah nak orang suka kau ke nak orang suka Allah? Kau buat dakwah nak orang follow kau ke nak orang follow Allah? Kalau nak orang follow Allah, kau pun buatlah benda Allah redha. Ini hanya kerana nak dapat follower, nak dapatkan penghargaan manusia, kau sanggup buang kau punya identiti, cairkan prinsip kau hanya semata-mata untuk diterima manusia. Benda tu saya geram. Dekat situlah saya buat tarbiyah sentap. Saya terus terang direct je, apa halal apa haram saya bagi tahu direct. Tak berlapik-lapik. Dan amazingly bila ramai orang support, ramai orang baca, ramai orang beli buku, ramai orang dengar, ini bukti sebenarnya masyarakat sekarang suka benda yang terus terang ni. Betul. Faham tak? Orang tak suka lapik-lapik. Orang nak tahu. Orang nak tahu apa? A, B. A ke B? Yes. A. Settle. Dia tak nak jawapan dia bukan A. Okey, sekejap dia macam ni. Dia orang tak nak betul. Orang nak jawapan. Yes. Dan orang nak kebenaran. Kalau kita asyik campur aduk hak dengan batil, orang pening. Orang pun tak tahu mana halal mana haram. So dekat situlah antara benda yang menguatkan saya, aku kena buat benda ni. Okay. Masyarakat dah hargakan kebenaran. Itu kedua. Ketiga, saya nampak dakwah ni luas. Dan kita tak boleh cakap satu-satu cara dakwah tu adalah yang terbaik dan yang lain tu tak baik. Saya bagi contoh. Penting tak ceramah kat masjid? Penting. Sangat penting. Bagi saya benda tu sangat penting. Penting tak ceramah kat sekolah-sekolah ke universiti ke? Penting. Penting. Sangat penting. Penting tak buat dakwah di media sosial? Penting. Penting. Penting tak buat dakwah di sudut lagu? Penting. Buku? Penting. Bagi saya semua tu penting. Yes. Bagi saya, bila saya fikir, ada orang suka dengan ceramah. Ada orang tak suka dengan ceramah. So macam mana nak tarik yang tak suka dengan ceramah tu? Yes. Kita buat buku. Ada orang tak suka baca buku. Macam nak tarik dia orang? Kita buat lagu. Lagu-lagu dakwahan. Lagu-lagu nasyid. Ada orang tak suka dengan lagu. Mungkin dia suka tengok short film ke drama movie. Kita buat short film, kita buat web series. Ada orang tak suka tengok benda tu, ada suka dengar ceramah. So akhirnya sebenarnya semua wasilah-wasilah ataupun cara-cara dakwah ni penting. Dan bayangkan kalaulah semua orang yang ada bakat-bakat ni, yang ada bakat menyanyi untuk dakwah. Melukis untuk dakwah. Berlakon untuk dakwah. Berceramah, pandai berpidato, pandai bercakap untuk dakwah. Semua ni bergabung, konten-konten creator semua bergabung untuk sampaikan dakwah. Bayangkan apa yang terjadi. Kerana bagi saya punca kerosakan masyarakat sekarang adalah bila orang yang mengajak kepada kemungkaran tu lebih banyak daripada yang mengajak pada kebaikan. Itulah sebenarnya punca rosaknya umat. Saya bagi satu contoh lah. Yang mana Allah kata dalam Quran, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani melalui lisan Nabi Daud dan juga Nabi Isa kerana perbuatan mereka, perbuatan Yahudi yang melampaui batas tu. Okey, kita selalu dengar Yahudi laknatullah, Allah laknat Yahudi. Kenapa? Apakah perbuatan yang mereka buat sehingga Allah laknat mereka? Allah jawab, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Yahudi dilaknat kerana mereka tidak mencegah kemungkaran yang berlaku di depan mata mereka. Dan perbuatan tak cegah kemungkaran itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Dan sebenarnya punca kerosakan Bani Israel, punca kerosakan Yahudi, bahkan punca kerosakan umat bila kurangnya orang yang buat dakwah. Sebab itulah tim saya Tarbiyah Sentap, cubalah, kami tak boleh kata kami yang terbaik. Ramai lagi yang lagi bagus. Cuma kami buat apa yang kami mampulah untuk sampaikan dakwah kepada masyarakat. Betul. Tapi bila betul Ustaz, kalau kita tengok Allah tak menilaikan kepada hasilnya. Tu kan apa? Allah akan persoalkan apa kau buat.
Betul. Bila kau nampak satu kemungkaran kan, kau nampak benda ni tak betul, apa yang kau buat? Betul. Engkau sebagai hamba aku yang ciptakan kau, aku dah bagi tahu guideline dia dalam Al-Quran, benda-benda macam ni, do's and don't dia. So apa yang kau buat? Betul. Kau dah dapat dah ni, kau dah dapat dah aku punya guideline. Is it kau mencegah kemungkaran tu? Dia tak tanya kita pasal orang berubah ke tak? Orang berubah ke tak? Dia akan kita tu, usaha apa kita usaha tu. Betul. Ustaz, saya setuju bila Ustaz kata semua platform is penting untuk kita sebarkan dakwah. Sebab tu Ustaz, kita orang sebenarnya kita orang ada stigma yang lain dekat TikTok ni. Video-video ni kita masuk dalam TikTok lah Ustaz. So bila kita masuk dalam TikTok, kita ada ya ke ni kita nak masuk dalam TikTok? TikTok ni kan tempat-tempat yang orang kata yang inilah lautan India media sosial ni. Gila ni tempat ni kan. So bila kita masuk ni, and kita baru lagi dalam platform ni, kita didatangi cikgu kita Haji Khairul. Haji Allah Akbar. So bila kita kita terjun ke dalam ni, and saya setuju juga Ustaz bila Ustaz kata orang dahagakan dakwah, orang dahagakan agama. Sebenarnya kan ada orang yang dia tak sedar sebenarnya hati dia bergolak ni, hati dia huru-hara ni, tapi dia tak tahu apa yang tak cukup Dia tercari-cari benda tu. Faham? Tiba-tiba dia tengok satu video yang mungkin dipost oleh ustaz, mungkin dipost oleh kita orang atau apa. Yes, aku dapat jawapan. Rupanya dia sebenarnya dahagakan agama dia. Dia nak balik ke arah itu sepatutnya jalan kita kan Ustaz. So Ustaz, Tabiat Sentap ada TikTok. Bila nak buat tu? Tabiat Sentap baru buat dalam bulan ni. Wah, padu. Sebab selama ni saya lah. Saya je yang bergerak di TikTok. Dan saya masuk TikTok pun ada sejarah juga sebenarnya. Ada sejarah. Tabiat Sentap ya Ustaz? Tabiat Sentap official. Baru je. Sentap official. Okay. Sangat baru. Kita follow. Guys, follow guys. Tabiat Sentap. Mana? Ada. Buat. Tabiat Sentap. Beberapa hari yang lepas. Tabiat Sentap. Kita follow. Sama, saya ada stigma yang sama awal-awal pada TikTok kan. Kan? Sebab selama ni orang gelek je kat situ. So sampailah semua orang berfikiran yang macam tu lah. Sampailah satu hari tu saya install TikTok. Nak tengok apa ada dalam tu kan. Scroll tiba-tiba ada orang share video saya dalam tu. Okay. Dia download daripada YouTube ke apa, lepas tu dia download daripada Instagram saya ke apa, dia masukkan dalam TikTok. Dan views 2 juta lebih. Okay. Saya macam, ada ceramah kat TikTok. So dekat situlah saya tanya guru saya. Memang saya tanya guru saya, kau Ustaz, perlu tak buat TikTok? Masuk dalam TikTok sebab rupanya TikTok tu bukanlah tempat orang gelek saja. Segala macam benda ada kat situ. Dia sama macam Instagram juga sebenarnya. Sama macam Facebook juga. Media sosial ni macam pisau lah. Betul lah. Dapat kat tukang masak, dia guna untuk masak. Dapat kat pembunuh, dia guna untuk membunuh kan. Bukan media sosial tu yang salah. Macam mana kita guna. So bila ustaz saya tu izinkan, dia kata okey, memang kena buat. Dan bila saya buat, memang daripada kosong follower tu, biasa kan kalau nak naik, kita kena promote, follow lah TikTok saya. Saya tak buat tu pun. Saya tak bagi tahu orang pun saya buat TikTok. Saya cuma post video. Tiba-tiba video ketiga saya tu ke video keempat saya cecah 1 juta view juga. Kat situ saya nampak macam ini bukti orang memang dahaga betul ni. Memang orang dahaga. Orang follow kita bukan sebab kita hebat tak? Betul. Itu bukti yang orang sebenarnya ramai orang baik kat dunia ni yang nakkan kebaikan. Betul. Kat situlah tugas kita untuk menghulurkan kebaikan-kebaikan untuk mereka sambung. Selagi apa yang kita mampu. Kan, apa yang kita mampu nak bagi. Betul, sama juga bila kita just create je TikTok and terus kita post je. Apa yang ada ni kita cut. Kita tak kisah pada view yang sekarang ni. Kita tak kisah. So tapi dekat TikTok tu betul kita buat, kita bagi. And of course kita orang pun tak fikir kita nak benda tu tersebar. Tapi
di sudut yang lain kita bukan mengejar kepada semata-mata nak like, semata-mata nak itu. Tak ada. Saya nak tambah boleh? Boleh. Ni nasihat lah kepada para pendakwah sekalian. Kepada influencer dakwah sekalian. Sebab saya nampak bagus, ramai buat dakwah sekarang bagus. Moga Allah terima. Amin. Cuma macam saya cakap tadi lah, tanya diri balik, aku buat dakwah sebab apa? Untuk apa? Untuk dapat fame ataupun apa. Dan saya nampak disebabkan nak fame ni, sanggup buat benda-benda pelik. Kadang-kadang, sorry lah pendakwah-pendakwah muda buat pick up line. Kau nak apa? Kau dah tak kahwin lagi. Lepas tu kau buat pick up line acah-acah, comel dekat media sosial tu. Lepas tu perempuan komen, handsome-nya awak, handsome. Kau nak apa? Kau buat dakwah nak orang suka kau ke apa? Benda tu fitnah pada agama sebenarnya. Saya geram benda ni. Kalau lah nak cerita, saya nak bagi tahu, kejayaan dakwah tu bukanlah berapa ramai orang ikut kita. Kalau lah itulah neraca kejayaan dakwah, Nabi Nuh 80 orang je follower dia. Kalau Nabi Nuh ada TikTok 80 follower je. Adakah dia gagal? Selama berapa lama dia dakwah? 950 tahun buat dakwah. Adakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Nabi Nuh berjaya di sisi Allah. Okeylah tu Nabi Nuh ada 80 follower kan. Okeylah tu. Nabi Ibrahim, mana ada pengikut? Dalam surah hadis, Nabi Ibrahim kata, tak ada orang beriman kat dunia ni melainkan aku dan kau, which is isteri dia. Tapi adakah dia gagal? Tidak. Dia berjaya di sisi Dia berjaya di sisi Allah. Kejayaan dakwah tu bukanlah diukur berapa ramai orang berubah daripada dakwah kita pun. Kita rasa, ramai orang berubah daripada dakwah aku. Itu bukan neraca kejayaan pun. Kejayaan dakwah sebenar adalah sejauh mana kita sendiri berubah. Kita sendiri semakin dekat dengan Allah SWT. Saya ada satu istilah yang saya pun pernah rasa benda ni, which is lalai dalam dakwah. Kita buat dakwah kat media sosial, tapi dalam tak sedar, dalam kita buat dakwah tu kita semakin lalai. Disebabkan pujian, tengok followers, scrolling, tengok benda ni orang kata talbis iblis, tipu daya iblis. Sebab itulah saya merayu pada diri saya juga sebenarnya. Dan kepada semua, especially pendakwah-pendakwah muda di media sosial ni, tolonglah jaga diri. Janganlah hanya kerana nak mengejar nama tu korang sanggup cairkan prinsip buat pick up line hamba tu. Lepas tu tak jaga pergaulan, lepas tu janganlah memalukan diri sendiri dan agama. Itulah pesanan saya. Ustaz, baru-baru ni kita dikejutkan. Kita dikejutkan dengan tiba-tiba viral di satu klub komedi, stand up komedi, yang mana kita dah tahu dah isu dia. Kita tak nak pergi deep ke arah itu. And kita dah ramai dah orang kecam si pelaku. Dah ramai dah orang attack dekat situ, and dia pun dah ditangkap. Dan sekarang ni katanya dah dapat dana dah dapat dana crowdfunding dah dapat daripada luar negara pun dah dapat, semata-mata untuk menyelamatkan si pelaku. Okey, kita tolak cerita-cerita tu. Sekarang ni kita tengok dari sudut yang lain, Ustaz. Pernah tak kita tertanya kenapa jadi macam tu? Kan, masyarakat kita sekeliling, bagus, kita bangkit, kita lawan disebabkan dia menghina agama, disebabkan dia menghina ada yang bangsa. Tapi kita tak nak cakap pasal bangsa. Sekarang ni yang penting is agama. So ramai yang bangkit, yang perjuangkan, yang mempertahankan. Kita nampak Islam itu bergabung melawan benda-benda yang macam ni. Okey, bagus. Tapi pernah tak kita fikir kenapa jadi macam tu? And apa peranan kita sebelum benda ni? Okey, sebab benda ni jadi berulang kali, Ustaz. Orang menghina Islam. Sebelum ni di luar negara, kan? Ada banyak dulu lagi seorang hajah yang duduk di Kanada membuat satu patung duduk di atas Kaabah. So itu benda-benda yang macam tu. And banyak dah pun provokasi yang jenis-jenis yang macam ni. Tapi ni datang daripada dalam Malaysia yang katanya orang kita, beragama kita buat benda yang macam tu. Pernah tak kita terfikir, pandangan Ustaz sendiri, mana punca dia kalau kita tengok? Faham? Pertama sekali, bila sebut tentang punca, sebenarnya
di sepanjang zaman akan ada orang yang menghina Islam. Itu satu hakikat. Yes. Dan di sepanjang zaman juga kadang-kadang orang yang menghina Islam tu adalah daripada orang kita sendiri. Ataupun orang Islam tu sendiri. Orang bukan Islam memang confirm lah. Yes. Daripada dulu zaman sekarang kan. Sebab ni janji Allah. Allah kata walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani takkan redha dengan kita. Selagi mana kita tak ikut cara hidup mereka. Mereka tak nak kita murtad pun. Mereka hanya nak kita ikut cara hidup mereka. Berhibur cara mereka, bergaul cara mereka, beragama cara mereka, Islam liberal dan sebagainya kan. So itu satu hakikat. Benda ni akan sentiasa berulang. Setiap tahun, setiap zaman. Setiap zaman, sepanjang zaman. Sebenarnya persoalan yang perlu kita bangkitkan adalah apa kita perlu buat. Benda ni akan sentiasa ada. Apa yang kita perlu buat? Kadang-kadang kita ni semangat bermusim je. Yes. Kita mencegah benda tu dengan cara yang ikut trend je. Bantai ke apa ke ataupun bash mencarut-carut kat media sosial. Benda tu tak menyelesaikan masalah pun. Betul. Kita tak boleh nak salahkan netizen yang maki hamun pelaku-pelaku tu sebab akhirnya siapa suruh kau buat benda tu, kenalah benda tu kan. Betul. Jangan salahkan orang yang buat jahat pada kita kalau kitalah punca mereka terjadi macam tu. Cuma adakah benda tu menyelesaikan masalah? Jawapannya tidak. Sebab itulah saya kongsi hadis yang Nabi SAW bagi tahu. Saya rasa ramai yang dah hafal hadis ni. Yang mana Nabi bagi tahu, mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang nampak kemungkaran hendaklah dia ubah dengan tangan, dengan kuasa dia. Maknanya kepada pemerintah ataupun pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa yang ada kuasa untuk buat undang-undang yang tegas kepada pelaku-pelaku ni, buat. Ini paling penting. Sebenarnya puncak amar ma'ruf nahi munkar yang paling tinggi adalah dengan kuasa. Kita tak ada kuasa. Betul tak? Betul. Kita tak ada kuasa, saya tak ada kuasa. Tapi pihak-pihak berkuasa yang boleh jalankan undang-undang yang tegas, benda tu kena buat. Wajib untuk wajib. Kalau tak buat denda 2,000 kan. Ni katanya 40,000. 40,000 rasanya dah apa? Tadi ada borak Ustaz ni tadi kata dah ada dah dana tu. Tak tegas. Saya tak nak komplain banyak tapi betul. Sebab saya pun tak ada dalam tu. Saya tak tahu apa yang berlaku. Betul. Cuma undang-undang yang tegas perlu dilakukan. Yang kedua, Nabi kata famal yastati' fabilisani. Siapa yang tak mampu, tak ada kuasa, cegah dengan tangan. Which is tangan ni kita boleh elaborate dengan lisan. Dengan tadi tangan, kedua dengan lisan. Maaf. Lisan, tulisan, media sosial kita, lagu-lagu, movie-movie, apa-apa yang kita boleh buat untuk amar ma'ruf nahi munkar ni, buat. Kalau tak mampu juga, Nabi kata, fa'ilam yastati' fabiqalbi. Kalau tak mampu, cukuplah cegah dengan hati. Cegah dengan hati tu apa? Kita benci maksiat tu, jangan support maksiat tu, jangan sokong maksiat tu, jangan bersubahat, dan jangan buat benda tu. Kadang-kadang kita marah orang hina Islam, diri kita sendiri tak solat. Sedangkan orang yang tak solat, dialah yang meruntuhkan agama dia sendiri. So kita sendiri jauhi maksiat. Dan itu adalah selemah-lemah iman Nabi kata. Sebab itulah saya rasa saya nak mengajak ramai-ramai untuk sama-sama kita membudayakan dakwah. Sebab solusi kepada masalah-masalah ni sebenarnya dakwah. Bagi saya masyarakat hari ni tak teruk sangat. Nak dibandingkan zaman jahiliah dulu. Nabi datang seorang-seorang. Macam mana Nabi mengubah seluruh jahiliah yang berlaku ketika itu? Dakwah. Kalau kita nak umat kembali bangkit, kita pun kena buat dakwah. Membudayakan dakwah. Hari ni ada kawan sekolah contoh buat dakwah sikit, apa orang kata? Jadi baik. Acah Halim. Acah ustazah lah. Acah ustazah. Habis kau acah kafir boleh buat kan? Kau orang nak buat baik kau perli macam tu. Habis kau buat jahat tu boleh pula. Tapi itulah orang kata kejahatan ataupun kemaksiatan ni dah terlalu normal. Sehingga bila orang nak buat baik, orang rasa macam pelik. Orang rasa macam acah gila kau ni. Alah kau pun jahat juga. Kita buat dakwah ni bukan sebab kita baik. Bukan sebab kita nak acah baik, tak. Tapi disebabkan kita tahu kita ni tak baiklah kita buat dakwah. Ingat, dakwah ni bukan untuk orang baik. Tapi disebabkan aku nak jadi baiklah aku buat dakwah.
Aku buat dakwah ni bukan sebab aku acah suci ke tak. Tapi sebab aku nak jadi suci, aku nak Allah ampunkan dosa aku lah aku buat dakwah. Sebab ganjaran orang yang buat dakwah, Allah ampunkan dosa, Allah akan baiki diri dia. Kan? So janganlah anggap orang yang buat dakwah ni sempurna. Acah suci ke apa, no. Kita buat dakwah ni sebab kita nak Allah ampunkan kita. Betul. Saya pun banyak dosa juga. Kan? Allah tutup aib je. Betul. Oh betul. Allah tutup aib. Allah tutup aib je. Kalau korang tahu aib saya, memang korang baling selipar. Alah kau bercakap sama je. Sembang kan. Betul. Allah tutup aib kita. Allah tutup aib. Kita buat dakwah ni, saya buat dakwah pun saya fikir, ya Allah aku buat dakwah ni sebab aku nak kau ampunkan aku. Aku nak kau baiki diri aku. Aku nak kau masukkan aku dalam syurga. Dan sebenarnya aib-aib aku ni aku tak suka juga sebenarnya. Aku pun nak tinggalkan dosa-dosa aku. Tapi susah ya Allah. Bagilah asbab aku buat dakwah ni. Di samping orang lain berubah, benda yang paling aku nak ialah kau ubah aku ya Allah. Itu paling penting sebenarnya. Tapi kalau atas nama manusia tu memang kita akan buat salah, kita akan buat dosa. Manusia tu memang pendosa, Ustaz. Kalau kita tengok so bila Ustaz bagi kita tadi kita berkenaan dengan peranan kita. Bila kita tengok bila ada satu-satu masalah dan apa punca dia. And bila kita tengok Ustaz ada sebut tentang content creator tadi. Ustaz ada sebut awal-awal tadi. So okay. Bila saya tengok dari satu sudut pandang yang lain, kita disajikan, kita dimewahkan dengan konten-konten yang di luar Islam punya capacity ataupun melanggar syarak. Melanggar. Banyak yang kita terpengaruh dengan barat. Banyak yang kita terpengaruh dengan macam tadi itulah. Dia nak kita ikut cara dia, kan Ustaz. So and kadang kita tak sedar bila Ustaz cakap yang pasal pick up line dan sebagainya. Ada yang buat konten pick up line, ada yang buat konten sanggup menjual diri, prank dan sebagainya untuk semata-mata viral. So orang dahagakan viral, orang nak popular, orang nak ni. And itu adalah satu penyakit, Ustaz. Betul. Penyakit, baru tadi borak pasal penyakit apa yang ada dekat media. Fame is a disease. Fame is a disease. Yes, exactly Ustaz. Exactly. So itu yang orang terkejar-kejar sekarang ni. Sampai kita orang risau generasi yang ni yang akan datang. Okey, contoh macam kita 30-an ke atas ni, kita ada lagi, dulu kita dibudayakan dengan dengan didikan mak ayah dengan rotan, kan, dengan dengan lempang dengan tali pinggangnya. So itu. Tetapi sekarang anak-anak tak lagi boleh ditegur, kan, and anak-anak lebih mempercayai media sosial ataupun info-info daripada YouTube dan sebagainya. Ini yang diorang agungkan daripada nasihat mak ayah diorang sendiri. Ustaz tengok fenomena ni macam mana? Pertama sekali, content creator sekalian. Macam tu. Oh, best. Kepada para content creator. Sekaligus nasihat untuk kita orang juga ni, saya dan Zaini. Kita semua content creator. Yes. Korang kerja nak viral ni, korang nak apa? Saya alhamdulillah lah. Tiba-tiba ada follower yang sebanyak tu yang saya pun tak expect. Best ke? Tak best pun. Jujur saya cakap. Sebab tu saya kata, korang nak fame ni, korang nak apa? Nak orang suka kau? Nak duit? Nak apa? Semua tu sementara je. Saya jujur saya cakap, di saat fame datang pada diri saya, wallahi bukanlah fame tu yang mengisi jiwa saya. Kalaulah saya tak buat dakwah dengan fame yang Allah pinjamkan ni, saya yakin hati saya kosong. Hati saya tak tenang. Sebab itulah first kali, jangan kejar fame tu. Wallahi tak ada apa. Dan saya nak bagi contoh. Ni untuk content creator dakwah dulu. Lepas ni baru kita bantai yang lain. Bantai yang lain. Best. Apa nama dia? Okay. Hari ni orang nampak pendakwah yang hebat adalah pendakwah yang famous. Jujur saya cakap, saya jumpa ramai lagi pendakwah-pendakwah yang tak ada follower pun, yang dakwah dia jauh lagi hebat daripada kita.
yang ada nama semua ni. Dan sahabat-sahabat Nabi yang kita kenal ada berapa? Umar, Waqah, Ali, 10 sahabat di janji syurga, Abu Ubaidah al-Jarrah, kan? Tapi dikhabarkan sahabat ada lebih kurang 124,000. Yang kita kenal mungkin tak sampai 100 pun. So adakah sahabat-sahabat yang lain tu Allah tak redha? Adakah mereka sahabat-sahabat yang tak famous tu Allah tak pandang? Adakah mereka gagal dalam dakwah mereka? Tidak. Mereka semua radhiyallahu anhum wa radu'an. Nak kata kejayaan dakwah ni langsung tak ada kena-mengena dengan famous. So kenapa kita kejar benda tu? Kenapa kita kejar benda tu? Itu okeylah. At least baguslah juga buat dakwah kan. Kepada content creator yang gunakan fame ataupun gunakan media sosial ni untuk sampaikan benda-benda yang mengarut. Sampaikan, bawa budaya-budaya yang tak bagus. Ketahuilah, setiap orang yang ikut dosa-dosa yang kita bawa tu, contoh kita buat prank. Orang ikut prank tu. Kita buat konten tarik tudung orang. Orang ikut tarik tudung. Kita buat konten-konten lawak-lawak lucah. Orang rasa benda tu normal dan orang pun buat. Buat konten-konten mencarut. Dan orang pun budayakan mencarut. Ataupun apa-apalah konten-konten yang teruk. Setiap orang yang ikut tu, kita dapat saham dosa. Dan selagi mana mereka buat dosa tu, walaupun kita dah mati, dosa tu mengalir. Sebab kita yang tunjuk mereka cara nak buat benda tu. Dan kita membudayakan. Kita membudayakan benda tu. Kau nak buat seorang-seorang, dosa tu. Yang kau pergi tayang kat media sosial tu apa hal? Kena ingat, Allah Maha Pengampun. Tapi ada dosa yang Allah takkan ampunkan. Antaranya adalah Al-Mujahirun. Al-Mujahirun tu adalah orang-orang yang Allah dah tutup aib dia. Tapi dia buka sendiri. Dia pergi buka, dia buat dosa terang-terangan. Allah tak ampunkan dosa macam ni, melainkan kalau dia taubat nasuha. Taubat nasuha tu apa? Dia tinggalkan terus benda tu secara total dan dia cegah kemungkaran tu. Maknanya kalau dia istighfar, astagfirullah, ya Allah ampunkanlah aku. Tapi dia buat dosa terang-terangan, Allah tak akan ampunkan. Allah tak akan ampunkan orang macam ni. Sebab apa? Sebab dia bukan setakat buat dosa. Tapi dia ajak orang lain, dia membudayakan benda tu sampai satu tahap orang rasa dosa tu normal. Dekat situ umat akan binasa. Allah dah bagi kau nikmat kreatif, pandai buat konten. Gunakanlah nikmat tu untuk ajak orang buat baik. Apa yang susah sangat pun? Betul tak? Boleh je kalau kau buat baik. Allah nak bagi kau fame dengan kebaikan kau. Boleh je. Tapi kenapa kau perlu pilih jalan yang salah? Tapi itulah, nak duit. Saya nampak, saya kaji ramai orang, kenapa dia bersungguh-sungguh nak fame ni sebab nak duit je. Itu je. Ada nama, dapat boleh buat bisnes, ada platform, boleh buat review, ada buat. Itu yang mereka nak. Ya, betul. Mereka nak survive lah orang kata. Nak survive. Tapi bukanlah itu satu alasan juga untuk kita menghalalkan cara yang macam tu, Ustaz. Betul? Niat tak menghalalkan cara lah. Niat tak menghalalkan cara. Walaupun okey, aku cari dengan rezeki hasil titik peluh aku sendiri. Tapi percayalah duit ni takkan puas. Kita ada 1 juta tu tak puas. Nak 2 juta, nak 3 juta. Okey, tu 2-3 juta tak kisah. Nabi kata kalau dapat segunung emas, segunung Uhud emas, orang nak yang kedua. Orang nak gunung yang ketiga. Mereka takkan puas melainkan mereka dah mati. Dan bila mereka mati barulah mereka tahu yang apa yang aku kejar selama ni tak ada apa. Langsung tak ada nilai walaupun sebesar sayap nyamuk. Allah tak pandang langsung. So saya merayulah. Cuba fikir balik, duduk seorang-seorang. Fikir. Aku hidup ni untuk apa lah? Betul tak? Aku hidup ni untuk apa? Apa yang aku kejar? Apa yang aku nak? Kau kata kau sembah Allah. Kau kata kau ikut Nabi. Tapi apa yang Allah dan Rasul suruh? Apa yang Allah dan Rasul janjikan? Kenapa aku tak yakin? Kenapa aku lagi yakin dengan janji setan? Setan kata kau buatlah macam ni kau dapat duit. Kau akan bahagia. Bahagia ke? Tak juga. Tak juga. Kosong. Saya yakin hati dia orang kosong. Saya yakin. Sebab itulah fikir. Fikir balik apa tujuan hidup kita.
Saya yakin orang yang jelas tujuan hidup mereka tak akan buatlah konten-konten merapu tu. Ya. Tapi Ustaz, bila kita katalah, jom kita sama-sama kita dakwah dan sebagainya. Orang fikir dakwah tu sekadar jom solat, ajak orang solat, ajak orang pergi haji, solat apa benda-benda yang macam tu. Is it setakat itu sahaja dakwah tu, Ustaz? Okey, dakwah ni luas lah. Dakwah luas Okey. Apa-apa yang Allah dan Rasul suruh dan kita ajak orang buat benda tu, itulah dakwah. Saya bagi contoh. Kita cakap kat kawan kita, kau tak kerja ke? Cubalah cari kerja kan, supaya kau boleh bagi nafkah pada keluarga kau, supaya kau tak meminta-minta. Benda tu dakwah ke tak? Dakwah. Sebab ada hadis yang menyatakan orang yang bekerja semata-mata untuk mencari rezeki yang halal dengan usahanya sendiri, itu sebahagian daripada perjuangan. Ada janji Allah, janji syurga kat situ. Ajak orang pergi kerja pun sebenarnya satu dakwah. Contoh ataupun kita apa benda yang simple itu, benda yang simple apa? Kita ajak orang makan makanan yang sihat. Ataupun kita ajak orang kurus, ajak orang jaga kesihatan. Benda tu dakwah sebab benda tu Nabi suruh. Betul tak? So janganlah terhadkan dakwah ni hanya kepada mengajak solat semata-mata. Tetapi keutamaan. Tetapi apa? Ada beza Saya bagi contoh. Kalau orang kafir, dia ajak orang jaga kesihatan. Dengan orang Islam, ajak orang jaga kesihatan. Apa beza dia? Dua-dua nampak macam ajak kepada kebaikan. Ajak kepada kebaikan berbeza dengan ajak kepada saya ulang balik. Ajak kepada kebaikan tidak semestinya dakwah. Hari ni orang kata positive vibe. Mengajak pada benda yang positif belum tentu dakwah. Dakwah tu apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Mengajak manusia pada Allah. Contoh, kita ajak orang bekerja. Kita kaitkan dengan Allah. Kita ajak orang jaga kesihatan. Kita kaitkan dengan Allah. Kau tahu tak, jaga kesihatan ni ganjaran dia Nabi kata sekian. Ataupun bila kau sihat, kau senang kau nak pergi sekian. Apa-apa yang kita ajak orang buat baik tu, kita kaitkan dengan Allah. Itu dakwah. Sebab hari ni orang takut nak ajak pada Allah tu. Orang takut sangat. Orang nanti orang kata aku alim. Tak. Benda ni asas kehidupan, fitrah kehidupan. Ajak orang pada Allah ni fitrah sebenarnya. Semua orang nak Allah. Melainkan orang yang dah mati hati dia. Tapi ramai bila kita start je macam tu kan, bila Ustaz kata ramai orang takut nak berdakwah, orang nak kaitkan, nak sebut nama Allah dekat sahabat kita tu pun takut. Macam nanti aku kehilangan kawan aku nanti dia kata kita sibuk sangat dengar cakap orang, kita takut sangat dengan apa yang orang cakap pasal kita. Padahal kita decide ni, end up nanti kita kat sana sendiri-sendiri ni. Betul tu kan? Kau apa kau buat kat sana? Aku tak buat apa-apa, gedegang kena dengan malaikat tau, mati kat sana. So benda macam tu. Tapi kita tak pernah berfikir ke arah, bukanlah tak pernah, maksudnya kita tak mengambil penting ke arah itu. Kita lebih penting kan, aduh nanti dia tak nak kawan aku. Betul. Ini cabaran dakwah. Itu cabaran, yes. Cabaran bila kita start buat dakwah ni, ajak orang pada Allah ni, kita akan hilang kawan. Pengalaman sendiri ke Ustaz? Pengalaman semua orang. Betul tak? Hilang kawan okey lagi, hilang keluarga. Contoh mudah. Para Nabi. Nabi Muhammad, daripada kaum dia, gelarkan dia Al-Amin. Orang yang paling terpercaya, orang yang paling amanah. Lepas Nabi buat dakwah je, orang kata Nabi gila. Hanya kerana Nabi buat dakwah. Itu Nabi tu. Nak kata yang paling power, paling hikmah dalam dakwah, Nabi lah. Pun hilang. Hilang keluarga, kaum dia sendiri. So kita ni buat dakwah takat-takat hilang seorang dua kawan tu, takkanlah nak sedih sangat. Baru hilang sikit. Belum kena lempar dengan tai. Belum orang nak bunuh. Takat kena kutuk kau Acah Halim. Takkanlah tu pun nak down. So sebab tu saya tekankan balik, kita buat dakwah ni untuk apa? Kalau kita buat dakwah untuk dapat penghargaan manusia, untuk orang suka kita, untuk orang redha pada kita, mungkin kita akan dapat setakat tu je lah.
takkan dapat pun. Okay. Redha manusia ni sebenarnya kita takkan dapat semua. Akan ada orang benci kita juga. Betul tak? Betul. Kita akan sengsara bila kita nak semua orang suka kita, semua orang suka kita. Sengsara. Yes. Betul. Ada kata-kata ulama, redha manusia ni takkan dapat. Kita takkan dapat kecapi kesemuanya. Sebab tu kejarlah redha Allah. Nabi-nabi yang paling baik pun ramai orang benci. Okey, itu Nabi. Allah, Tuhan kita semua pun ramai orang benci. Ya, betul. Kau siapa nak semua orang suka kau? Ui, padu, sedap ayat tu. Betul. Yes, betul. Kita siapa nak semua orang suka kita? Nabi pun ada orang benci, Allah pun ada orang benci. Kita siapa nak harapkan semua orang suka kita? Sebab tu bila kita buat dakwah, bila orang bash kita buat dakwah, saya pun pernah kena bash. Semua orang pernah kena bash. Bila kena bash apa nak buat? Ada orang bila kena bash, disalahkan orang yang bash dia. Kalau balas balik apa pun semua. Kau ni tahu tak kalau kau bash orang buat dakwah, berdosa. Bagi saya bila kena bash, first kali kena buat, mau sabar diri dulu. Kenapa dia orang bash aku? Oh, mungkin aku punya cara silap. Mungkin tulisan aku ada benda yang tersilap. Ataupun mungkin akhlak aku tak seperti mana apa yang aku cakap. So first thing first, sebelum kita nak marah orang yang bash kita, alangkah bagusnya kalau first kali kita baiki diri kita dulu. Sedap. Siapa yang untung bila kita baiki diri kita? Kita yang untung. Betul tak? Betul. Kedua baru kita dah baiki diri kita, baru kita tengok kenapa orang tak suka aku. Okey, bukan aku yang salah. Sebab benda aku buat ni semua alhamdulillah patut syarak. Okey, benda betul aku dah tanya ni, okey semua betul. Ini salah dia orang lah. So apa nak buat? Sabar. Kenapa nak kena bash dia orang balik? Betul. Ini masalah ramai orang yang buat dakwah tak ada sabar. Kena bash balik. Kena bash, pertahankan diri seolah aku ni tak ada silap. Betul. Sebab tu orang menyampah. Cubalah sekali dua tu cek diri balik. Tapi bukan senang nak buat benda tu Ustaz. Memang susah. Sebab itulah kunci dia sabar. Bila saya sebut tentang sabar, dakwah dan sabar ni kalau kita tengok dalam Quran, adik-beradik. Bila Allah sebut dakwah, Allah akan sebut sabar. Contoh. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khus. Semua manusia dalam kerugian. Maknanya semua orang masuk neraka kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang terselamat daripada neraka adalah orang beriman, beramal soleh, berpesan pada kebenaran, dakwah, wa tawassaw bis sabr, berpesan pada kesabaran. Allah gandingkan antara dakwah dan sabar. Dalam ayat yang lain, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kamu untuk solat, dakwah. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan mereka. Sekali lagi Allah gandingkan dakwah dan sabar. Contoh lain dalam surah Luqman, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah solat, buatlah amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, dan bersabarlah dengan apa yang bakal berlaku pada kamu. Bila kamu buat dakwah, orang bash, orang benci, sabar. Ada banyak lagi ayat. Bila Allah sebut sabar, bila Allah sebut dakwah, Allah sebut sabar. So pendakwah sekalian, belajarlah bersabar. Sabar ni adalah kita baiki diri kita. Bila orang attack kita, orang maki hamun kita, sabar diri dulu. Baiki diri kita dulu. Kemudian bersabarlah dengan kutukan tersebut. Jangan bash balik. Kita jelaskan apa yang betul, apa yang salah. Orang tak nak terima belakang cerita. Subhanallah. Last, Nabi Nuh. Yang kita cerita tadi kan, 950 tahun buat dakwah. 80 orang je ikut. Kaum dia lain benci dia, maki hamun dia, hina dia, perli dia, nak bunuh dia. Nabi Nuh salahkan siapa? Dalam surah Nuh ni adalah surah yang cukup indah. Which is surah yang Nabi Nuh meluah pada Allah tentang kaum dia yang teruk tu. Nabi Nuh dakwah, ya Allah, aku dah dakwah mereka siang dan malam, tapi tidaklah bertambah dari mereka melainkan mereka bertambah sombong dan sesat. Nabi Nuh luah. Tapi di akhir surah Nuh, ayat last tu, Nabi Nuh kata apa? Rabbighfirli. Ya Allah, ampunkanlah aku. So ulama kata adab para nabi bila orang bash,
benda first diorang akan buat adalah mereka sendiri akan minta ampun kepada Allah. Sebab boleh jadi atas dosa-dosa kita lah yang menyekat orang untuk faham apa yang kita nak sampaikan. Subhanallah. Betul. Itu satu kunci untuk kita juga tu Zaini. Untuk saya juga. Subhanallah. Kadang-kadang kita terlepas, kita terlupa. And bila itu hari Ustaz Don share dengan kita Zaini bila share dia kata dakwah itu memang akan disulami, kita akan menghadapi kepayahan, kesusahan. Itu adalah dakwah. Kalau setiap kali engkau cakap, engkau sebarkan dakwah, orang akan ikut, itu bukan dakwah bro. Cakap, itu bukan dakwah. Tengok Nabi kita macam mana. Dia dakwah macam mana. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dia berdakwah, dia kena baling taiknya, dia kena baling batunya. Tapi ialah tahap kesabaran seorang nabi. Memang kita takkan kita bukan itu. Tapi cukup sekadar kita usaha tak untuk kita bersabar. Kita usaha tak untuk kita muhasabah balik diri. So subhanallah, itulah satu benda yang ini bestnya panggil Ustaz ni. Ustaz, tak cukup sejam? Boleh 2 jam lagi. InsyaAllah akan ada di sesi yang lain. Takut nanti kita mengganggu masa Ustaz Adnin. So insyaAllah kita doakan tabiah sentap akan pergi lebih jauh. Amin. Dan Ustaz doakan juga Borak Miro, apa yang kita buat ni, usaha kita yang buat ni, doakan kami semoga dilancarkan urusan dan sebagainya insyaAllah. Dan sahabat-sahabat, jangan lupa untuk solat di awal waktu, jangan lupa untuk buat baik dengan mak ayah, dan jangan lupa infak, zakat, sedekah dan sebagainya. Okay, sehingga kita jumpa lagi. Ustaz, thank you so much dah sampai ke Borak dengan Miro. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.